Peribadi punca utama kes kebankrapan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen Rabu 24 Mei 2023. Saya Miza Isni Muhammad. Dewan Rakyat meluluskan dua rang undang-undang, masing-masing rang undang-undang insolvensi kurungan pindaan 2023 dan rang undang-undang fee kurungan Jabatan Penyiaran Malaysia kurungan pengesahan 2023. Ketika sesi penggulungan rang undang-undang insolvensi kurungan pindaan 2023, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memaklumkan pindaan itu merupakan penambahbaikan kepada peruntukan Akta 360. Pindaan turut dibuat kepada peruntukan berkaitan pelepasan automatik bagi menjaga kepentingan pemiutang dan kepentingan awam. Bankrupt juga perlu memberikan kerjasama sepenuhnya dalam pentadbiran kebankrapan bagi membantu bankrupt keluar daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Selain daripada itu, pindaan turut dilaksanakan agar pentadbiran kebankrapan seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan komunikasi digital. Ketika sesi penggulungan, beliau turut mendedahkan individu berusia antara 35 hingga 45 tahun paling ramai muflis sepanjang tempoh 2019 hingga tahun ini melibatkan 13,073 orang. Manakala mereka yang berusia 55 tahun ke atas pula 5,297 individu dan hanya 107 orang sahaja individu bawah 25 tahun. Justru Datuk Seri Azalina memaklumkan ke pengetahuan Dewan, selain dari aspek perundangan, pelbagai inisiatif telah dilaksana bagi menangani isu muflis dalam kalangan remaja sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat. MDI sentiasa melaksanakan program kesedaran seperti Hari Bersama Pelanggan, Klinik Insolvensi dan menggunakan saluran media sosial bagi menggalakkan bankrupt untuk berurusan dan bekerjasama. Oleh itu, bankrupt dapat memahami serta menjalankan tanggungjawabnya dalam perkara tersebut untuk membantu untuk keluar daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Datuk Seri Azalina turut memaklumkan pinjaman peribadi merupakan punca utama keberhutangan dalam kes kebankrapan iaitu sebanyak 49.22% berbanding jenis pinjaman kewangan yang lain. Pinjaman peribadi itu meliputi pinjaman bercagar atau tidak bercagar dari institusi pembankan, pinjaman peribadi daripada pemberi pinjam wang selain dari institusi pembankan dan juga friendly loan daripada individu perseorangan. Selain itu, kes kebankrapan melibatkan pinjaman perniagaan pula adalah sebanyak 17.05%, pinjaman perumahan sebanyak 8.28% dan hutang kad kredit sebanyak 6.35%. Sidang Dewan turut diberi maklum RUU fee kurungan Jabatan Penyiaran Malaysia kurungan pengesahan 2023 penting bagi membolehkan kutipan bayaran program televisyen yang dibuat RTM teratur serta mengikut undang-undang. Bahawa rang undang-undang fee Jabatan Penyiaran Malaysia pengesahan 2023 adalah satu RUU bagi menggesarkan hasil kutipan bayaran program televisyen di bawah Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mulai 15 hari bulan Mac 2001 hingga 28 hari bulan Februari 2022. RTM menggunakan kadar bayaran ke atas program-program televisyen yang dimilikinya berdasarkan kadar bayaran program RTM yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 14 hari bulan Mac 2001. Selepas kelulusan Jemaah Menteri tersebut, RTM telah memulakan perkhidmatan penyewaan program-program televisyen iaitu bermula 15 hari bulan Mac 2001 sehingga RTM mendapat teguran daripada pihak Jabatan Peguam Negara AGC
dan juga Kementerian Kewangan MOF supaya menghentikan perkhidmatan sehingga perintah fee ini diwatakan. Beliau bagaimanapun ketika menjawab soalan Wakil Jelutong menjelaskan kadar fee boleh dikecualikan bagi program pendidikan yang tidak bersifat komersial. KP penyiaran mempunyai kuasa untuklah mengecualikan ataupun runding semula kadar sewaan yang dikenakan. Itu memang beliau mempunyai bidang kuasa ketua jabatan. Jadi untuklah program-program yang akanlah membantu untuk menyemarakkan semangat perpaduan, kalau ingin digunakan untuk tujuan pendidikan tak ada masalah kerana memang fee itu boleh dikecualikan. Jadi Terima kasih Menteri. Satu cadangan yang baik yang jugalah disokong sepenuh-penuhnya oleh KKD kerana kami juga nak pastikan bahawa program yang bagus kalau untuk diguna pakai bukan untuk tujuan komersial, untuklah tujuan non-komersial untuk pendidikan tak ada masalah. Selain itu, RTM juga telah menjana kutipan hasil lebih 1.76 juta ringgit bagi pihak kerajaan bermula daripada 15 Mac 2001 sehingga 28 Februari 2022 selepas Jemaah Menteri bersetuju supaya kadar bayaran perkhidmatan RTM bagi salinan program televisyen dan caj perkhidmatan untuk penyediaan sarikata serta terjemahan dikenakan kepada pelanggan. Bagaimanapun katanya kutipan bagi program televisyen ditangguhkan setelah didapati bahawa tiada pewartaan dibuat bagi pengenaan bayaran tersebut dan tidak selari dengan ketetapan Arahan Perbendaraan WP 10.1 penetapan kadar bayaran dan borang kerajaan. Beliau juga berkongsi mengenai penguatkuasaan yang dilaksanakan SKMM bersama PDRM dalam mengekang laporan atau berita palsu menerusi platform media sosial yang menjadi tumpuan awam. Dari tahun 2022 hinggalah April 2023, pihak MCMC dengan kerjasama pihak platform media sosial telah menurunkan sebanyak 1,565 kandungan di platform TikTok, Facebook dan Twitter yang melanggar kesalahan piawaian komuniti yang ditetapkan oleh pihak platform media sosial serta pelakuan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Bagi tujuan ini juga, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menubuhkan satu task force menangani berita palsu dan 3R pada 1 hari bulan Disember 2022. Beliau menjelaskan sejak penubuhan task force berkenaan pihak SKMM secara proaktif menjalankan aktiviti pemantauan dan telah mengenal pasti kandungan yang berpotensi menjadi berita palsu. KKD juga sentiasa meneruskan langkah advokasi dalam membudayakan amalan tidak pasti jangan kongsi. Sesi perbahasan RUU itu disertai 4 ahli parlimen dan Wakil Jelutong telah mencadangkan supaya Jabatan Penyiaran memperhebat program berunsur nasionalisme dan menggalakkan perpaduan. So saya di sini mengambil kesempatan untuk menyeru timbalan menteri, menteri dan kerajaan supaya kita boleh menggunakan Jabatan Penyiaran untuk menyediakan banyak lagi produk-produk yang boleh digunakan bukan sahaja oleh bagi tujuan penyiaran dalam televisyen dan radio, tetapi juga digunakan di sekolah-sekolah, di agensi-agensi, di jabatan-jabatan semasa mereka mula-mula bertugas untuk kita menyemarakkan lagi semangat perpaduan, semangat nasionalisme di antara rakyat kita yang berbilang bangsa, agama dan bahasa. Wakil Kuala Kedah turut menyarankan supaya RTM menggunakan kelebihan kawalan fee untuk membawa masuk lebih banyak dokumentari dan filem yang menggambarkan kepelbagaian Malaysia. Ikuti laporan harian 5/23 Langkawi setiap hari bermula 23 hingga 27 Mei 2023 dalam Selamat Pagi Malaysia dan berita RTM. Hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtm.rtm.gov.my.
11.2 bilion ringgit jumlah wang tidak dituntut WTD setakat 30 April lepas yang sedang diuruskan Jabatan Akauntan Negara. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan memaklumkan kira-kira 70% daripada jumlah WTD itu adalah wang dalam akaun bank yang tidak aktif dalam tempoh 7 tahun atau lebih. Dua lagi kategori termasuk wang lebihan dalam akaun perdagangan antara pembekal dan syarikat dalam tempoh 2 tahun atau lebih. Bahawa sehingga 30 April 2023 jumlah wang yang tidak dituntut yang diurus oleh Jabatan Akauntan Negara ialah 11.2 bilion ringgit. Banyak tu Tuan Speaker. Dan definisi wang tidak dituntut ni ada 3. Definisi pertama ialah wang yang tidak dibayar kepada empunya seperti gaji, bonus, dividen dalam tempoh setahun atau lebih. Yang kedua, wang dalam akaun perdagangan antara pembekal dan juga syarikat ada lebihan dalam tempoh 2 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, yang paling banyak sekali, kira-kira 70% daripada 11.2 bilion ringgit ini ialah wang dalam akaun bank yang tidak aktif dalam tempoh 7 tahun atau lebih. Katalah kalau Datuk Speaker buka 3-4 akaun, bank yang pertama yang Datuk Speaker buka itu dah terlupa dah. Di situ ada RM1,000. Lepas 7 tahun, wang itu akan dihantar oleh bank kepada Jabatan Akauntan Negara. Jadi RM1,000 itu adalah wang tidak dituntut. Sehingga semalam, 3.3 bilion ringgit wang tidak dituntut dikembalikan kepada rakyat. Dalam pada itu, 34% daripada jumlah keseluruhan pelaburan KWSP merupakan pelaburan luar negara. 30 bilion ringgit merupakan pelaburan aset hartanah, 11 bilion ringgit lagi pelaburan hartanah domestik. 30 bilion ringgit, separuh daripadanya di United Kingdom dan salah satu yang terbesar, ya semua orang sedia maklum, Battersea. Projek itu telah siap dan begitu ikonik di UK. Jumlah 11.3441 bilion untuk jumlah aset hartanah. Dan setakat ini kita cukup menjaga segala pelaburan-pelaburan ini yang disebut tadi mengenai pelaburan berisiko tinggi lah, agak berisiko tinggi yang Kuala Terengganu cadang itu. Walau bagaimanapun kita akan tetap kaji cadangan. Program Fasiliti Sokongan Akaun 2 KWSP adalah program pembiayaan peribadi, bukannya cagaran. Justru pinjaman berkenaan perlu dibayar setiap bulan. Program pembiayaan peribadi. Jika gagal, pihak bank perlu menunggu sehingga peminjam berusia 50 atau 55 tahun bagi membolehkan KWSP membuat pembayaran kepada bank berkenaan. Maka kita ingin menasihatkan bahawa ahli-ahli KWSP yang hanya perlu sahaja pinjam dan ahli-ahli KWSP yang boleh membayar sahaja yang meminjam. Jika kita tidak ada keperluan untuk meminjam, janganlah pinjam. Kerana KWSP ini masih boleh dikeluarkan untuk pendidikan, untuk kesihatan, untuk pergi haji, untuk insurans tertentu, masih boleh keluar. Tapi untuk pinjaman peribadi itu kalau nak juga keluar, jadi dia tidak dijamin oleh KWSP. Kalau dia tak bayar, dia masih lagi boleh disenarai hitamkan, tapi bayarlah. Walau bagaimanapun akhirnya umur 50 dan 55 baru KWSP boleh mengeluarkan untuk dibayar pada bank jika mereka masih lagi tidak membayar. Usaha meningkatkan jaminan sekuriti bekalan makanan. Pemantauan status bekalan 8 komoditi makanan utama sentiasa dilaksana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memenuhi keperluan domestik melalui pengeluaran tempatan, antaranya beras, daging ayam, telur ayam, daging lembu, susu segar dan sayur-sayuran. Pelbagai inisiatif jangka pendek serta panjang dilaksana. KPKM juga akan memperkukuh industri input pertanian domestik secara bersasar untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber import yang mempengaruhi kos pengeluaran dan kenaikan harga makanan. Pertama, menghasilkan pengeluaran jagung bijian sebanyak 600,000 tan metrik yang dapat mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan sebanyak 30% menjelang tahun 2032.
Dalam hal ini, program dan inisiatif dirangka melalui pengukuhan program pembangunan jagung bijian negara. Speaker, sikit lagi. Yang kedua, membangunkan bahan makanan ternakan alternatif seperti black soldier fly dan palm kernel expeller (PKE), palm kernel cake (PKC), dan memperkasa industri benih tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada input pertanian. Sumber import masih diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik disebabkan faktor kesesuaian iklim, tidak ekonomik, kekangan sumber tanah dan tenaga kerja. Sementara itu, beberapa strategi khusus diperkukuh bagi 4 subsektor utama termasuk sektor padi dan beras, buah-buahan, sayur-sayuran, ternakan serta perikanan. Langkah berkenaan bagi memastikan Malaysia menjadi pengeluar utama makanan dalam negara sekaligus mengurangkan kebergantungan import. Bagi memastikan peningkatan produktiviti dapat dicapai, 5 teras dasar digariskan seperti berikut. Pertama, mendukung pemodenan dan pertanian pintar. Kedua, memperkukuh pasaran domestik dan meningkatkan hasil keluaran yang mempunyai permintaan tinggi. Ketiga, membangun bakat yang memenuhi permintaan industri. Keempat, meningkatkan amalan pertanian dan sistem makanan yang mampan. Dan kelima, menyediakan ekosistem perniagaan yang kondusif dan kerangka institusi yang kukuh. Bagi subsektor padi dan beras, pihaknya merangka untuk melonjakkan produktiviti pengeluaran melalui pengurusan penggunaan tanah dan air yang lebih sistematik. Manakala subsektor buah-buahan dan sayur-sayuran, Kementerian komited untuk memperkasa pengusaha agromakanan melalui adaptasi teknologi IR, otomasi dan mekanisasi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meletakkan syarat nelayan perlu mengisytihar hasil pendapatan sebelum membuat pembelian diesel bersubsidi. Keperluan itu bagi memastikan bantuan subsidi bahan api nelayan benar-benar digunakan untuk aktiviti penangkapan ikan. Menurut Timbalan Menteri Chan Fung Hin, penguatkuasaan dan pemantauan dijalankan berterusan agar tidak berlaku ketirisan dalam perbelanjaan kerajaan. Optiris dijalankan bermula 1 Mac hingga 31 Ogos nanti. Optiris bertujuan untuk memastikan pelaksanaan subsidi diesel tidak mengalami ketirisan dan sampai ke pihak yang layak menerimanya. Tindakan penguatkuasaan ini melibatkan jabatan kerajaan dan agensi penguatkuasaan antaranya APMM, PTRM, Custom, Immigration, LHDN dan LKIM dan DOF yang dari KPKM. B. Memantapkan tadbir urus korporat dan tata kelola berkaitan pengurusan penyaluran minyak bersubsidi di peringkat LKIM dan juga di Persatuan Nelayan PN. Kecekapan kaedah agihan, jualan di JT atau pusat jualan juga dipertingkat selain memerlukan sokongan padu komuniti nelayan untuk melaporkan sebarang kegiatan penyelewengan kepada pihak berkuasa. Beberapa strategi dirangka bagi meningkatkan kecekapan industri pemrosesan sawit ke tahap revolusi industri IR 4.0 dan ke arah itu Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aceh memaklumkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bekerjasama dengan syarikat berkepakaran membina sebuah kilang kelapa sawit pintar IR 4.0 di Pahang. Kilang tersebut akan menjadi model pemrosesan minyak sawit mentah yang mengadaptasi teknologi berkenaan termasuk sebagai pusat penyelidikan. Kilang tersebut akan mempraktikkan pelbagai inovasi yang telah dibangunkan oleh MPOB dan pihak industri dalam meningkatkan pengeluaran, kualiti dan kelestarian proses pengilangan kelapa sawit. Antara inovasi yang akan dibangunkan adalah penggunaan teknologi analitikal data dan kecergasan buatan untuk penganalisis data. Ini dapat meningkatkan kecekapan pengilangan, meminimumkan kejadian kerusakan, peralatan yang tidak dijangka serta dapat mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga.
3,787 bilangan pelatih menerima manfaat menerusi skim latihan industri yang dilaksana Kementerian Sumber Manusia dari Januari hingga April lepas. Timbalan Menteri Mustafa Sa'mud memaklumkan angka itu melibatkan bantuan keuangan RM7.42 juta. Pelaksanaan insentif telah membantu pelajar menjalani latihan industri dengan pelbagai syarikat, seterusnya mendedahkan mereka dengan alam pekerjaan. Inisiatif program latihan industri berstruktur nasional MySIP turut dilaksana. Kriteria pelaksanaan MySIP menetapkan latihan industri adalah sekurang-kurangnya selama 10 minggu dan pelatih industri dibayar allowance bulanan minima sebanyak 500 sebulan bagi pelatih industri SKM 1 hingga SKM 4 dan minima RM600 bagi SKM 5, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD. Di pihak syarikat, inisiatif MySIP ini memberikan pelepasan cukai berganda ke atas allowance bulanan yang dibayar kepada pelatih industri dan pelepasan cukai sehingga RM5,000 ke atas latihan yang diberikan kepada pelatih industri. Tahun lepas, lebih 700 syarikat mendapat manfaat daripada insentif tersebut termasuk Petronas. Berdasarkan laporan trend MySIP 2022, 33% daripada pelatih industri mendapat tawaran pekerjaan pertama di syarikat mereka menjalani latihan industri. Projek solar berskala besar dan sistem penyimpanan tenaga bateri di Sabah dijangka beroperasi pada tahun 2025 atau tahun berikutnya. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si ketika memaklumkan kepengetahuan Dewan berkata, projek itu antara option yang dimutamatkan bagi menangani isu peningkatan permintaan elektrik di kawasan pantai timur negeri itu termasuk Tawau. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah serta memperhalusi opsi-opsi perencanaan dengan mengambil kira kecukupan bahan api dan kos pembekalan. Selain itu, kerajaan juga dengan serta melaksanakan beberapa projek menaik taraf infrastruktur sistem pembekalan elektrik khususnya di daerah Tawau. Antara faktor gangguan bekalan elektrik di Sabah disebabkan haiwan liar, pokok yang mengganggu kabel, kerosakan kabel dan lebihan beban yang berpunca daripada sambungan haram. Pertama, memang dirujuk kepada Kebakduri Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Bertemu kembali. Perbincangan mengenai kerangka subsidi bersasar telah 75% selesai, jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan. Hasil perbincangan melibatkan pelbagai jawatankuasa bakal dibentang di Kabinet sebelum sebarang keputusan lanjut dimuktamadkan. Dijangka perincian kerangka itu akan dimaklumkan pada pembentangan belanjawan 2024. Kemungkinan kebiasaannya perkara besar yang kita nak buat pada tahun selepasnya akan dimasukkan dalam ucapan bajet. Keputusan itu secara prinsip, secara dasar sudah ada. Bagaimana kaedah detailnya belum dapat lagi diputuskan. Sama ada menggunakan kad pengenalan, sama ada menggunakan kad khas, sama ada menggunakan sisi kereta, belum diputuskan. Tetapi itu di antara perkaranya lah
sama ada menggunakan senarai M40, B40, T20. Beliau menyatakannya selepas majlis menandatangani perjanjian pengelakan percukaian 2 kali antara Malaysia dan Maldives. Perjanjian penghapusan cukai 2 kali pada cukai pendapatan dan pencegahan pelarian serta pengelakan cukai PPPDK bakal merancakkan lagi aktiviti dagang Malaysia-Maldives. Justeru lebih banyak syarikat tempatan digalak mengembangkan perniagaan ke Maldives mengambil kira peluang yang ditawarkan. Trend dagangan bersama negara itu turut mencatat peningkatan positif pada 2022 dan mencecah 1.01 bilion ringgit, melonjak sebanyak 100.2%. Yang kita tanda tangan baru ni penghapusan cukai 2 kali atas cukai pendapatan, pencegahan pelarian dan pengelakan cukai ini, kita harap akan dapat meningkatkan hubungan dagang antara Malaysia dan Maldives. Dan kita tahu bahawa 2021 ke 2022 dia meningkat 100%. Dan kita berharap dengan menandatangani perjanjian pada hari ini, dia boleh meningkatkan lagi hubungan perdagangan dua hala. Kita harap lebih ramai syarikat kita akan melabur di Maldives. Maldives ada 1,200 pulau dan pada 1,200 pulau itu ada 160 pulau yang ada resort. PPPDK meliputi hak penentuan mengenakan cukai dan pengurangan kadar cukai pegangan ke atas pendapatan tertentu seperti dividen, faedah, royalti dan fee bagi perkhidmatan teknikal berasaskan timbal balas bagi aktiviti ekonomi rentas sempadan. Perjanjian berkuat kuasa sejurus selepas prosedur ratifikasi kedua-dua pihak selesai. 1.48 juta ringgit bantuan kewangan disalur kepada Kelab Eksplorasi Altitude bagi misi pencarian pendaki Malaysia yang juga OKU Pendengaran Muhammad Hawari Hashim yang dilaporkan hilang di kawasan Pergunungan Everest. Bantuan itu dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Dr. Nagulendra Kangayat Karasu di Parlimen. Usaha pencarian dan mengesan Muhammad Hawari semakin suntuk ketika ini berikutan kerajaan Nepal akan menutup semua aktiviti di Pergunungan Everest pada 29 Mei atas faktor keselamatan. Ini adalah anggaran untuk search and rescue lah. Dan kita perlu cepat sebab window semua orang kena turun daripada Everest pada 28 sebab 29 onwards they will close. Yeah, so that's why kita ada urgency. At the moment the money is from Ministry of Finance lah. Disalurkan melalui kita dan kita akan bekerjasama dengan kelab. Dan of course Wisma is helping on the ground lah. Yeah. Jumaat lalu, Muhammad Hawari dilaporkan hilang ketika turun dari Kem 4 selepas menawan puncak gunung tertinggi di dunia itu. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.